Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, anak-anak, adik-adik sekalian, pelajar-pelajar. Kami daripada Pusat Tamhidi mengucapkan terima kasih di atas kesudian hadiri para pendengar sekalian, penonton, untuk bersama-sama kami dalam slot taklimat bagi program Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Saya Rasmina binti Hasbullah dan bersama saya Dr. Ummu Hani binti Abbas. Jadi untuk memulakan slot taklimat kita pada hari ini, kita mulakan dengan Dr. Ummu Hani, insya-Allah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markaz Tamhidi di Jami'ah Islamiyah Al-Maliziyah. وإن شاء الله بناتي الأحباء نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جامعتنا المرموقة. وهيا تعالوا بنا نتعرف على البرنامج تمهيدي الشريعة والقانون وأيضا على مركز التمهيدي للاختصار. يلا هيا بنا ابقى معنا إن شاء الله. Okey, yang pertamanya kita akan memberi taklimat dahulu berkenaan dengan objektif taklimat yang kami hadir hari ini bersama adik-adik, ibu bapa sekalian. InsyaAllah kita akan berikan taklimat berkenaan yang pertamanya syarat kemasukan calon dari SPM ke program syariah dan undang-undang dan juga laluan yang sesuai selepas adik-adik menghabiskan program Tamhidi Syariah Undang-Undang ini ke peringkat yang seterusnya, iaitu program Ijazah Sarjana Muda, dan juga kita akan berikan info berkenaan dengan liburan pengajian dan beasiswa. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada latar belakang Pusat Tamhidi sendiri, insya-Allah. Okey, kita kenal dulu visi dan misi Pusat Tamhidi. Okey, untuk visi adalah visi Pusat Tamhidi untuk menjadi pusat pra-universiti yang unggul, memartabatkan ilmu dan melahirkan insan yang mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Okey, kita highlight dari situ, mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Okey, maksudnya kadang-kadang kita bukan sahaja tahu ilmu berkenaan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga perlu diintegrasikan dengan akal. Okay, baik. Yang kedua, misi bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan beradab, berakhlak dalam pelbagai bidang profesional bersesuaian dengan kehendak fakulti melalui proses pengajaran, pembelajaran yang berkualiti. Okey. Seterusnya kita pergi kepada objektif penubuhan Pusat Tamhidi sendiri, iaitu menyediakan calon pelajar yang holistik dan berdaya saing bagi kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda berkaitan di USIN. Okey, kemudian juga objektif penubuhan ini bagi menjalankan proses PNP, pengajaran dan pembelajaran yang menyokong hasrat industri untuk memartabatkan pendidikan Islam yang relevan dengan kehendak sejahtera. Okey, dan yang seterusnya, objektifnya untuk memantapkan Pusat Tamhidi sebagai pusat persediaan yang efisien dan berkualiti untuk mencapai objektif pendidikan pusat. Baiklah, adik-adik sekalian, mari kita kenali 7 fakta berkaitan musik. Ini adalah fakta-fakta yang menarik yang perlu adik-adik tahu. Yang pertamanya, USIN ini mempunyai falsafah pendidikan yang sangat unik. Seperti yang saya sebut tadi, adalah integrasi ilmu nakli dan akli. Okey. Kemudian yang keduanya, USIN juga merupakan universiti awam Islam pertama. Masya-Allah. Okey, universiti awam Islam pertama dan juga merupakan universiti awam ke-12 dalam Malaysia. Baiklah, kemudian USIN juga menawarkan lebih daripada 85 program akademik. Banyak tu Ustazah ya.
Inggeris dan bahasa Arab. Kerana itu bahasa pendidikan. Okay, baik. Kemudian yang kelima, kemanjadian peraduan yang holistik, berkeusahawanan dan seimbang berdasarkan penilaian Gina. Gina itu yang integrasi akhir dan akhir juga lah. Okay, maksudnya holistik menyeluruh, bukan sahaja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan program mereka yang belajar, tapi juga perlu ada ilmu-ilmu keusahawanan. Okay, jadi menjadikan peraduan itu seimbang. Okay. Okey, baik. Kemudian yang keenam, kita tengok lebih daripada 22,000 ahli alumni Saudara. 22,000. Jadi ramai. Maksudnya usia ini telah pun dipercayai. Okey, jadi ibu bapa di luar sana, anak adik-adik sekalian, jangan ragu-ragu. Okey. Silalah ahlan wa sahlan. Okey, datang ke usia. Okey, dan insya-Allah kita akan menyajikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan program. Okey, baik. Kemudian kita juga tahu bahawa musim ini terletak di lokasi yang sangat strategik. Strategik dengan Ustazah? Ustazah? Ya, ia berhampiran dengan KLIA. Okey, boleh naik terbang terus. Okay, kemudian Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Dan juga yang paling saya suka di musim ni Ustazah, saya datang ke sini sekejap saja. Tenang, aman, tiada traffic jam. Masya Allah, sangat strategik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kita tak akan lewat. InsyaAllah datang kelas. Okay, tak ada masalah. Jadi, okay, baiklah. Seterusnya, saya berikan peluang kepada Ustazah Rasmina pula bercakap. InsyaAllah, teruskan Ustazah. Okay, terima kasih Dr. Ummu. Okay, baik. Sidang pendengar adik-adik tuan-tuan sekalian. Okay, sekarang ni kita akan lihat sedikit maklumat tentang sejarah penubuhan Pusat Tamhidi ya. Okay, baik, Pusat Tamhidi ini ditubuhkan pada 26 Januari 2004 ya. Okey, telah lama. Dan ini bangunan yang terserkam indah ini adalah bangunan makmal pelbagai guna yang menempatkan pejabat Pusat Tamhidi dan juga makmal ICT dan juga makmal sains ya. Dan di sini kalau kita lihat perkataan Tamhidi untuk pengenalan semua ya. Perkataan Tamhidi ini mungkin agak lain daripada yang lain ya. Okey, ini specialnya kerana ia menggunakan kata dasar daripada bahasa Arab. Ia menggunakan perkataan bahasa Arab yang memberi maksud persediaan. Okay, persediaan. Oleh itu, apabila kita sebut persediaan, kebiasaan yang penonton dengar adalah seperti foundation. Okay, foundation, asasi. Dia sama ya, konsep dia sama seperti yang tertera di paparan, iaitu sama dengan program matrikulasi APM, sama dengan ataupun nama lainnya ada pusat asasi di beberapa universiti yang lain. Kemudian kita ada juga program yang bernama pra-university, okay, yang mana ia juga sama levelnya dengan STPM, STAM, STAM dan juga A-level ya, iaitu kalau kita lihat secara keseluruhan kita boleh simpulkan mereka yang ingin, anak-anak yang ingin join Pusat Tamhidi ya, okey, dia sama juga dia punya konsep dia adalah lepasan SPM. Okey, baik, jadi jangan terkejutlah kalau dengar Pusat Tamhidi itu apa, dia sama dengan matrikulasi ya, dia sama dengan foundation program ya, asasi ya. Okey, baik. Seterusnya yang paling penting sekali adalah untuk pengetahuan para pendengar-penonton sekalian, keempat-empat program di Pusat Tamhidi ini telah mendapat kelulusan akreditasi penuh daripada MQA pada tahun 2017 dan 2018. Alhamdulillah. Okay, baik. Seterusnya kita akan lihat kepada bilangan pelajar yang ada ya, bilangan terkini yang kami ada sekarang. Sekarang ni kami sedang berada di semester kedua, sesi 2020-2021. Okay, pelajar Tamhidi Syariah dan Undang-Undang mempunyai jumlahnya seramai 246. Alhamdulillah, banyak ya. Alhamdulillah. Kemudian kita ada Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains sebanyak 270. Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi 434, manakala Tamhidi PR Kaunan dan Muamalat seramai 275. Oleh itu,
Total keseluruhan iaitu jumlah keseluruhan pelajar kami sekarang adalah seramai 1,225 ya. Jadi kami sangat mengalu-alukan kedatangan anak-anak, adik-adik sekalian ya untuk sama-sama menyertai kami untuk memartabatkan lagi ilmu-ilmu yang bakal kita pelajari di pusat kami. Baik. Seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada sidang penonton sekalian iaitu Carta Organisasi Pusat Tamhidi yang mana organisasi pengurusan terdiri daripada pengarah, timbalan pengarah dan staf bahagian pentadbiran dan juga staf bahagian akademik yang memikul tanggungjawab sebagai penyelaras. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah barisan tenaga pengajar di dalam Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ya. Yang dipaparkan di sini adalah tenaga pengajar yang terlibat di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, bahagian syariah dan juga bahagian undang-undang ya, civil law. Jadi di sini kemudian kita ada juga tenaga pengajar daripada bahasa Inggeris ya. Untuk mengajar bahasa Inggeris kita ada ramai, alhamdulillah kesemuanya berpengalaman dan dapat membantu anak-anak dalam memperkasakan bahasa ya, insya-Allah. Okay, baik. Di sini kalau kita lihat di paparan ditunjukkan diberikan kita ada 4 program utama Tamhidi sebagaimana yang telah semua penonton lihat daripada awal kami sidang di dalam USIM Education Fair, iaitu Pusat Tamhidi kami ada 4 program yang mana Tamhidi Perubatan Fikiran dan Sains telah melaksanakan taklimatnya pada hari lepas. Okay. Dan pada hari ini ketika ini kamilah yang bersidangnya iaitu program Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ya. Jadi inilah kami mewakili Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Okay, baik. Taklum akademik. Okey, apakah taklum akademik? Bagaimana ya? Okey, di sini kami seperti institut pengajian yang lain ya. Tempoh pengajian kami adalah setahun yang dipelajari dalam 2 semester dan setiap semester kami ada 80 minggu perkuliahan ya. Okey, di sini kalau sidang penonton lihat ya, sejumlah kita ada 50 minggu untuk kedua-dua semester dalam tempoh setahun yang mana pembahagian perkuliahannya adalah seimbang, sesi perkuliahan selama 9 minggu, kemudian kita ada cuti untuk rehat ya selama seminggu, kemudian kita sambung semula perkuliahan dan kita ada ya minggu ulang kaji dan diakhiri dengan peperiksaan akhir semester, kemudian cuti rehat ya. Jadi keseimbangan yang telah dibuat dalam takwim ini insya-Allah ya menjadikan pelajaran di pusat Tamhidi ini kita taklah terasa beban yang amat sangat insya-Allah. Okay, baik. Program pengajian. Okey. Untuk program pengajian saya serahkan kepada Dr. Umu ya untuk menerangkan tentang secara syarat-syarat tentang kemasukan untuk Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Silakan Doktor. Okay, baik, Ustazah, terima kasih. Jadi untuk program Tamhidi Syariah Undang-Undang, kita lihat tentu matlamat program ini yang merupakan program persediaan feeder kepada program ijazah sarjana muda kemudian yang berkaitan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang kita kenal sebagai FSU ya. Okey, maksudnya selepas saja dari menghabiskan program Tamhidi Syariah Undang-Undang, kemudian melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di FSU. Okey, kemudian mari kita lihat pula syarat kelayakan masuk bagi warga negara dan bukan warga negara. Untuk warga negara mempunyai 2 syarat, iaitu syarat am dan syarat khas. Okey, baik, untuk berkenaan dengan syarat am, yang pertamanya mestilah warga negara Malaysia. Okey, itu penting, warga negara Malaysia. Kemudian yang kedua, mesti lulus peperiksaan SPM ataupun yang setara dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya 5
kita lihat syarat kelaikan masuk bagi syarat khasnya. Okey, yang pertamanya adalah memperolehi kepujian grade B dalam mata pelajaran yang berikut. Okey, maksudnya mana-mana daripada bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab Lughah Arabiyah Al-Mu'asirah. Okey, salah satu daripada pelajaran bahasa Arab ini mendapat grade B. Okey, yang kedua juga mendapat grade B dalam bahasa Inggeris. Okey, adik-adik sekarang boleh take note dah. Okey, boleh tulis. Okey, yang pertama, okey, saya lulus grade B. Ada pelajaran bahasa Arab, ada bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Yang kedua pula, memperolehi sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana dua mata pelajaran berikut. Okey, saya dah sebutkan. Kita baca sama-sama. Okey, dua saja mendapat grade C. Sama ada pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan Syariah Islamiyah, Tasawwur Islam, Usuluddin, Syariah, Hafzul Quran, Maharat Al-Quran, Dirasat Islamiyah, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dapat adik-adik tanda. Okey, mana dua-dua pelajaran yang tadi tu, kalau dapat grade C sekurang-kurangnya, tanda right. Okey, boleh tu. Okay, yang ketiga kita tengok pula apakah syarat khasnya sekurang-kurangnya mendapat grade C tambah. Okey, C plus dalam mata pelajaran berikut iaitu matematik ataupun matematik tambahan. Okey. Kemudian yang keempat, memperolehi sekurang-kurangnya grade C plus dalam salah satu daripada mata pelajaran yang lain. Okey, insya-Allah cukup syarat-syarat ni. Jangan lagi tunggu-tunggu ragu-ragu. Okey, insya-Allah datang saja masjid. Okey, daftar bersama-sama kami di pusat tamhid. Okey, untuk syariah dan qanun. Okey, baik. Kemudian untuk bukan warga negara, okey, kita tengok kelayakannya perlulah kelayakan SPM. Okey, memiliki sijil SPM dengan minimum 5 kepujian termasuk bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu kenalah. Okey, wajib. Okey, kemudian memperolehi kepujian grade B dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, juga perlu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan memperolehi sekurang-kurangnya kredit iaitu C+ dalam mata pelajaran matematik ataupun matematik tambahan. Okey, baik. Syarat yang seterusnya memperolehi sekurang-kurangnya kredit C+. Okey, kredit iaitu C+ dalam salah satu daripada mata pelajaran yang lain. Okey, ingat ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan salah satu pelajaran yang lain. Dan yang kelima, memperolehi sekurang-kurangnya kredit iaitu C dalam bahasa Arab. Okey, bahasa Arab pun perlu juga Ustazah ya, nak masuk dalam program di tamhid kita ni. Okey, sebab apa bahasa Arab tu melambangkan ilmu nakli tadi. Ya, betul. Apalah dari mana datangnya ilmu nakli tanpa bahasa Arab, betul tak? Jadi bahasa Arab perlu juga ya. Yep, satu mata pelajaran pengajian Islam melalui sijil yang diiktiraf oleh Senat Universiti. Okey, kemudian kita tengok pula ataupun kelayakan JCE O-level atau yang setaraf dengannya. Okey, atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat Universiti. Okey, baik. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya memperolehi 5C. Okey, ini dia punya level-level dalam GCE itulah ya. Namanya 5C dalam mata pelajaran berikut di tingkat O-level, matematik ataupun matematik tambahan. Okay, kemudian memperolehi sekurang-kurangnya 4B. Okay, 4B dalam mata pelajaran bahasa Inggeris di tingkat O-level. Okay, ini dia punya istilah dia dah. Okay, kemudian sekurang-kurangnya kredit iaitu C dalam bahasa Arab dan satu mata pelajaran pengajian Islam melalui CJ yang diiktiraf oleh Senat Universiti. Okey, Ustazah, seterusnya apa yang kita nak buat, Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Dr. Umu. Okey, anda masih bersama kami? Alhamdulillah. Kerana lepas ni kami akan paparkan beberapa perkongsian yang
menarik ya, menarik yang tak sabar-sabar lagi sebenarnya pelajar-pelajar kita ni nak menanti kehadiran adik-adik, kedatangan adik-adik untuk bersama-sama mereka di Pusat Tamhidi pada pemasukan yang akan datang insya-Allah. Okay, jadi sebelum saya masuk kepada slide yang seterusnya yang berkaitan dengan simakan struktur kurikulum, ya, apa yang adik-adik akan belajar. Okay, kita kongsikan dulu satu video daripada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashika binti Ikuti, second year student of Faculty of Sharia and Law. Today, I'll share to you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Rashika binti Ikuti. I'm second year student of Faculty of Sharia and Law. And today I will share to you guys why postgraduate SPM students need to pursue their matriculation session in Tamhidi of Sharia and Law if they really have the passion to focus on legal field. Firstly, because Tamhidi of Sharia and Law, you will get the early exposure of what is civil law and what is Sharia law. This is really important because it will help you to choose your degree path, whether you want to pursue it only in Sharia law or both of the civil and Sharia law in Faculty of Sharia and Law. Secondly, during my time, the environment was really conducive. It really helps me to understand this course well because the lecturers are really helpful. All my friends really help each other to understand this course better. And if you have any problem, you can ask for help from your lecturers because they are very lovely. Thirdly, all the lecturers are very well versed for what they are going to teach you because they have a professional background where they are qualified in teaching and they have many years of experience in teaching law and Sharia. I think that's all for me. Thank you. Okey, kita dah dengar ya, saudari Nur Rashika telah kongsi bersama kita apa yang dia belajar ya. Yang paling utama yang kita take note dekat situ adalah beliau telah mengatakan bahawa beliau telah belajar undang-undang syariah dan juga civil law. Itu yang menariknya. Jadi apakah kursus tersebut yang telah disebutkan oleh saudari Rashika? Kita saksikan sekarang ya. Struktur kurikulum yang terdapat di dalam Tamhidi Syariah dan undang-undang, seperti yang dipaparkan, iaitu di semester 1 pelajar-pelajar akan berkongsi maklumat dan akan menyelami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-madkhal ila syariah. Mata pelajaran syariah ini ada di sini ada al-mabadi al-fiqhiyah juga. Kemudian yang berkaitan dengan bahasa Arab, kita ada al-lugha al-arabiyyah al-ittisaliyah al-ula, thumma al-lugha al-arabiyyah al-kitabiyah al-ula. Dan satu lagi kurikulum ataupun kursus yang diajar dalam bahasa Arab juga adalah Al-Quran wal Hadis fil Ulum al-Ijtimaiyah. Dan seterusnya kita ada mata pelajaran ataupun kursus yang berkaitan dengan civil law, iaitu Introduction to Law. Dan seterusnya kita ada English for Academic Purposes 1 and Purposes 2. Di samping kita ada ICT skill. Ketika di semester kedua, apa yang kita ada di semester kedua adalah lebih kepada mata pelajaran ataupun kursus yang berkaitan dengan civil law, iaitu kita ada General Principles of Malaysian Law and also Law and Society. Manakala bagi syariah, antum akan belajar ataupun kursus yang disediakan adalah al-fiqh wal mujtama'. Kemudian diikuti juga dengan al-lughatul arabiyyah al-ittisaliyah al-thaniyah wa kadzalika al-lughatul arabiyyah al-kitabiyah al-thaniyah. Manakala untuk bagi pelajar bahasa Inggeris kita ada Academic Purposes 3 and 4. Yang special lagi ada yang terakhir, iaitu Introduction to English law. Seterusnya, apakah peluang pengajian
bagi mereka yang telah menamatkan pengajian program tamhidi syariah dan undang-undang. Ini yang dinanti-nantikan ya sebenarnya, kerana ia mungkin ramai dah bercita-cita nak jadi apa. Jadi kalau nak jadi apa, nak kena ambil apa. Kalau ambil tamhidi syariah dan undang-undang di pusat tamhidi, fakulti syariah undang-undang menawarkan untuk lepasan program tamhidi syariah undang-undang adalah yang pertama, kita ada sarjana muda undang-undang dan syariah dengan kepujian. Okay. Yang kedua, kita ada ditawarkan sarjana muda fiqh fatwa dengan kepujian. Dan yang ketiga, sarjana muda industri halal dengan kepujian. Okay. Seterusnya, kita ada menawarkan, fakulti ada menawarkan satu lagi kursus yang baru ya, iaitu daripada Pusat Pengajian Bahasa Utama yang kita sebut sebagai FPBU, iaitu sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan ya, dan juga kepujian ya. Okay. Jadi ini dia keempat-empat bidang pengajian ataupun kita kata sarjana muda yang boleh diambil dan boleh dipilih bagi lepasan program tamhidi syariah undang-undang di pusat tamhidi. Okey, bagaimana pula dengan struktur yuran? Yang ini pun ramai tanya-tanya ya doktor ya. Sebab money is important kan. Okay, tapi jangan risau ya. Biasanya memanglah kita akan nampak yuran ni, nampak je kadang-kadang bila nampak je ribu-ribuan tu rasa panik ya. Tetapi mari kita lihat ribu-ribuan yang orang selalu risau ya, kita selalu risau kerana wang itu adalah kadang-kadang menjadi punca utama ya masalah untuk meneruskan pengajian. Okay, bagi yuran pengajian tamhidi ya, disediakan untuk satu semester hanya kita perlu membayar sebanyak 1,665, yang ini termasuk pendaftaran, yuran pengajian dan juga penginapan asrama ya. Kemudian semester kedua hanya RM1,020, maka jumlahnya adalah sebanyak 2,685 ya. Okey, tetapi bila kita tengok jumlah yang banyak ni, macam bagi saya banyaklah kan, kalau yang banyak duit mungkin tak banyak, tetapi kalau kita rincikan lagi ya, semester ni ada berapa bulan, ada berapa bulan. Jadi bila kita kira ikut bulanan ya, kos yang mungkin diperlukan untuk membayar yuran yang telah ditetapkan hanyalah dalam lingkungan 300 lebih, dan jika termasuk dengan mungkin makan minum dan keperluan-keperluan asasi yang lain ya, seperti sabun dan sebagainya, mungkin kita spend dalam 400 hingga 450 sebulan ya. Okay, jadi insya-Allah ya, bila nampak nilai yang sebegitu tidaklah gerun sangat kan doktor kan. Okay, baik. Dan berita baik ya, berita baik. Apa berita baik ni? Ini dia. Apakah dia? Ini. Kementerian Pengajian Tinggi ya, Ministry Higher Education, mereka menawarkan bantuan keuangan asasi, iaitu bagi pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mereka layak untuk menerima bantuan keuangan asasi ya, seperti berikut, iaitu di sini dinamakan sebagai beasiswa asasi IPT, iaitu yang mana semester pertama adalah sebanyak 1,250 akan diberikan kepada mereka yang layak, bermakna lebihan daripada jumlah 1,665 yang dekat atas tu akan dibayar oleh pelajar itu sendiri. Manakala semester kedua akan diberi sebanyak jumlah yang sama ya, yang sama, dan pemberian itu adalah secara one off untuk semester 1 dan semester 2. Maka bantuan keuangan asasi ini yang kita namakan sebagai beasiswa asasi IPT akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan bagi mereka yang layak sebanyak 2,500 untuk sepanjang pengajian di semester 1 dan semester 2 di pusat tamhidi. Sedikit saja belum bayar. Ya, sikit saja ya. Ini doktor untuk mereka yang layak ya doktor ya. Okey. Jadi yang seterusnya kami akan masuk kepada apakah fasiliti yang ada di pusat tamhidi ya. Sebelum itu ada seorang pelajar ni, dia nak kongsi ya sangat apa yang dia nak ceritakan kepada para penonton. Maka kita datangkan
satu video daripada saudara Muhammad Fatih Al-Qadir bin Muhammad Zul, dan beliau adalah pelajar tahfiz semester 2 sekarang ni, ya, dia berada di Kolej Kediaman sekarang dan beliau adalah pelajar tahfiz syariah dan undang-undang. Saksikan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fatih Al-Qadir bin Muhammad Zul Karami. Nombor matrik saya ialah 92000761. Saya telah mendaftar masuk di Universiti Sains Islam Malaysia pada Julai 2020. Saya telah mendaftar masuk di bawah program Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Saya berada dalam keadaan baik sepanjang saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya telah ditempatkan di perumahan pelajar, iaitu di Kolej Kediaman di Lain. Berbagai fasiliti oleh Universiti Islam Malaysia yang telah banyak membantu pelajar dan memudahkan kehidupan pelajar sepanjang berada di Kolej Kediaman Dalam Kot. Antara fasiliti awam yang telah disediakan ialah yang pertama, lobi layan diri di mana terdapat banyak mesin basuh dan juga 4 unit pengering telah disediakan. Yang kedua, tempat kafe yang telah disediakan dengan kelengkapan kerusi dan meja untuk pelajar-pelajar yang selesa. Makanan yang disediakan juga amat berpatutan. Yang ketiga, unit kediaman di Kolej Kediaman Dalam Kot adalah sangat selesa dan juga serba lengkap. Yang keempat, terdapat juga surau untuk melakukan solat jemaah dengan selesa dan juga untuk melaksanakan amalan-amalan kerohanian seperti ceramah. Terdapat juga dewan terbuka untuk melaksanakan program-program yang sedemikian untuk memuatkan lebih ramai pelajar. Fasiliti di bahagian ICT pula, di Kolej Kediaman Dalam Kot telah disediakan kemudahan Wi-Fi percuma di mana dia sangat membantu pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dia daripada Saudara Muhammad Fatih. Doktor, kalau kita dengarlah perkongsian yang diberi oleh Saudara Muhammad Fatih ni, nampak gayanya dia fokus kepada Kolej Kediaman dia. Ya, sebabnya apa? Sebab sekarang kan musim pandemik COVID-19 ya. Okey, jadi dia nampak yang tu je sebab mereka memang tak boleh keluar-keluar ke mana-mana, ya. Tetapi semua fasiliti yang di sana cukup, insya-Allah dapat memenuhi keperluan mereka. Jadi saya rasa doktor patut berkongsi apa pula yang ada dekat kampus kita, apa yang ada khususnya dekat pusat tamhidi, doktor. Okay, silakan doktor. Baik, sekarang kita pergi ke fasiliti di USIM dan juga pusat tamhidi. Okey, yang pertamanya kita ada masjid, okey, atau dikenali dengan nama Pusat Islam Tunku Mizan yang berkubah biru ini. Dia masjid ini berada di dalam kampus sendiri, Ustazah, ya. Dan insya-Allah jadi tidaklah jauh, jadi senang, mudah untuk pelajar kita untuk ke masjid, ya. Okey, kemudian kita juga menyediakan kompleks Sultan Tunku Najihah. Okay, dan kompleks ini di mana kita dapat tahu bahawa tracknya adalah sintetik, kan? Sintetik tu maksudnya macam mana? Maksudnya kalau berlari tu macam laju macam cheetah. Okay, jadi kita rasa seronok, seronok untuk bersukan, insya-Allah, untuk membina jisim yang sihat, okay, badan yang sihat. Okey, baik, jangan susah hati. Kemudian kita juga menyediakan perpustakaan, okey, yang luas ruangnya, mencukupi, okey, dan mempunyai bilik-bilik yang pelbagai, Ustazah. Ada bilik untuk belajar sendiri, ada untuk berkumpulan, untuk bermesyuarat, okey. Jadi sangat selesa untuk adik-adik datang ke perpustakaan, okey. Okey, kemudian kita juga menyediakan Dewan Tuanku Chancellor. Di mana dewan ini digunakan pelbagai aktiviti lah, antaranya dia menjadi dewan peperiksaan pelajar-pelajar kita lah kebiasaannya. Okey, dan tengok tu sangat luas, okey, dan selesa. Okey, jadi boleh menjawab peperiksaan dengan tenang dan aman. Okey, baik. Kemudian dewan kuliah. Okay, dewan kuliah juga sangat besar dan selesa. Kita tengok skrinnya pun besar. Okay, jadi pelajar-pelajar pun gembira, happy, tersenyum sambil mendengar pensyarah sedang bercakap di hadapan. Okay, baik, insya-Allah sangat selesa, adik-adik, jangan susah hati. Dan kita juga ada bilik tutorial, okay, untuk kelas tutorial juga
sangat cukuplah untuk adik-adik belajar di sini. Dan kita juga mempunyai makmal ICT. Makmal ICT ini juga terdapat di bangunan pejabat kita sendiri, Ustazah. Dan mempunyai pelbagai maksudnya cukuplah fasilitiesnya, komputernya, adik-adik boleh belajar dengan baik, dengan tenang, boleh fokus, dan itulah sedikit mengenai fasilitis kita. Dan sekarang mari kita saksikan pula video daripada salah seorang pelajar kita yang bernama Muhammad Hakim Husin bin Muhammad Roslan dari pelajar Tamhidi Syariah Undang-Undang. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في مستهل هذا اللقاء أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المركز التمهيدي بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية USIM. وإن كان اللقاء غير مباشر نستقبل مواكب قدومكم إلى هذه الجامعة المرموقة. أنا محمد حكيم حسين بن محمد رسلان، طالب برنامج تمهيدي الشريعة والقانون في المركز التمهيدي. وفي هذا البرنامج أدرس أكثر من 7 مواد في الشريعة والقانون وبجانب المواد الأخرى. ولماذا اخترت هذا البرنامج تمهيدي الشريعة والقانون؟ اخترت هذا البرنامج لأنه يوفر فرصا عظيمة للطلاب لتعلم علوم الشريعة والقانون من الأساتذة المتخصصين. وعلى سبيل المثال مادة المبادئ الفقهية مع سيدة أزنوة عبد العزيز، ومادة General Principles of Malaysian Law مع سيدة روسماريني مأزين. وأخيرا أدعو الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية الذين قد انتهوا من دراستهم للتسجيل الدراسة في هذه الجامعة، وهيا بنا نتعلم الشريعة والقانون في المركز التمهيدي بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية USIM. شكرا وإلى اللقاء. مع السلامة. Sila penonton, adik-adik, tuan-tuan perempuan sekalian, fasih tak Muhammad Hakim berbahasa Arab? Ya, Masya Allah. Jadi kenapa kita nak kongsi video Muhammad Hakim ni? Kerana kefasihan dia berbahasa Arab ni sebenarnya datang daripada kami di Pusat Tamhidi sentiasa mengambil berat tentang penggunaan bahasa Arab, tidak kira sama ada pelajar-pelajar tersebut daripada program perubatan, pergigian ataupun sains, program perakaunan dan muamalat, dan secara khususnya pastilah pelajar program tamhidi dan syariah. Ya. Untuk memastikan mereka bukan hanya fokus kepada akademik, ya, kami datangkan dengan berbagai aktiviti untuk keseimbangan dari segi ilmu dan juga kemahiran insaniah dan sebagainya. Ya. Jadi untuk itu kami ingin berkongsi dengan sidang pendengar-penonton sekalian aktiviti yang kami jalankan di Pusat Tamhidi, dan yang bagi saya yang paling menarik ya untuk semua yang berkaitan dengan bahasa Arab adalah aktiviti program Arab yang kita namakan sebagai Yalla Arabiyah. Ya. Di program Yalla Arabiyah ini, tuan-tuan sekalian, adik-adik, ianya adalah satu program untuk memperkasakan bahasa Arab, di samping untuk memotivasikan ya pelajar-pelajar yang memasuki Pusat Tamhidi untuk mempraktikkan bahasa Arab dalam kehidupan mereka sehari-harian. Ya. Program ini kami telah jalankan, telah laksanakan sejak tahun 2016, yang mana dalam program ini kami sediakan
pertandingan dalam beberapa kategori yang kesemuanya dilakukan di dalam bahasa Arab ya. Antara aktiviti tersebut adalah kalam jama'i, kemudian video pendek ya, video pendek yang dilakukan di dalam bahasa Arab, bercakap seminit di dalam bahasa Arab, daqiqah Arabiyah. Kemudian kita menjungkir bakat-bakat seni melukis, iaitu kami laksanakan pertandingan ataupun kami utarakan pertandingan okey, apa lagi kita nasyid ya, nasyid bahasa Arab yang mana seni katanya dibuat sendiri oleh pelajar-pelajar dengan habuan dia adalah hadiahnya Ahmad ya. Gambaran di paparan ini dipaparkan gambar-gambar antara program Jala Arabia pada tahun lepas 2020 ya, yang mana untuk tahun 2021 kami akan laksanakan insya-Allah pada 5 April nanti ya. Di sini kami ingin kongsi bersama kita penonton sedikit paparan ya tentang program Jala Arabia. شربنا على ذكري حبيبي مدامة ساكرنا بها من قبل لأن يخلق الكرم لها البدر كأس يا شمس يديرها هلال وكم يبدو إلى مزيجة مولانا يا مولانا يا مولانا يا كثيرة من أنواع الكتب المفيدة. بهلال الخلق حافظوا على الخلق في نفوسكم. استعدوا 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 ليوم الحساب. وما أكبر هذه المدرسة؟ المدرسة هي المركز لطلب العلم. في المدرسة توجد سكرات منها ترى الدهر أبدا طائعا ولك الحكم ولا عيش في الدنيا لمن عاش صحيحا ولمن لم يمت سكرا بها فتاه الحزن الحمد لله أمير أنا أشعر بالفرح والسرور بسبب نحن من مسابقة تمهيدي شريعة والقانون. نحن نحصل على الفائز الثاني من مسابقة كلام جماعي ونحن نشعر بالسرور جيدا بسبب نحن نجتهد بالجد والاجتهاد. نحن نمارس كل ليلة لعل نحن ننجح في هذه المسابقة. Program ataupun aktiviti yang dijalankan di pusat tamhidi itu Jala Arabia ya. Okey, jadi pusat people used to ask me when I told them I studied in USIM. For example, USIM tu kat mana ni? USIM tu ada
Baik. Untuk aktiviti seterusnya ya, kita berpindah kepada aktiviti yang kedua, iaitu kita sediakan juga lawatan-lawatan ya untuk pelajar tamhidi syariah dan undang-undang ya, kerana tidak bermakna tamhidi syariah dan undang-undang tanpa parlimen ya, untuk mereka mengambil pengalaman, untuk mereka menyaksikan bagaimana isu-isu dibahaskan di parlimen ya. Ini gambar-gambar kenangan pelajar-pelajar yang lepas yang telah melaksanakan lawatan ke parlimen kita. Cuma disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni ya doktor, kita tak dapat nak buat untuk bagi pelajar sesi yang lepas. Ya, InsyaAllah kita doakan habis pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ni, kita akan bawa student ya, bagi mereka pengalaman yang lebih ya dalam seterusnya kami juga membawa mereka ke mahkamah ya, yang lebih dahsyat lagi, mahkamah tentera. Mula-mula memang takut nak pergi, tapi bila pergi, kenapa ya kami bawa mereka ke mahkamah ni? Kerana survey yang kami lakukan ya, kajian survey yang kami lakukan secara terperinci, lawatan-lawatan ke mahkamah yang kami laksanakan ya, ke mahkamah Palace of Justice di Putrajaya ya, kita dapati hasilnya adalah peratusan mereka yang lebih berminat di dalam bidang undang-undang ni akan melonjak naik ya. Kalau kita buat survey di awal survey, kita akan nampak hanya 40% pelajar yang memang bercita-cita dan memang nak ambil law ya, memang nak ambil ataupun nak ambil syariah and law ketika di program sarjana muda. Tetapi apabila kita bawa mereka ke mahkamah ni, kita berikan gambaran, kita kata ambil result tu, perasaan tu, dia nak ambil aura. Kemudian bila kami buat survey setelah pulang daripada mahkamah, memang melonjak naik doktor, melonjak sehingga 90% ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah aktiviti ni sentiasa diteruskan daripada semasa ke semasa ya. Okay. Yang seterusnya kita ada aktiviti kalau tak ada sukan tak sah kan. Sebabnya Al-Aqdus Salim fi Jismis Salim ya, kita dah ada pusat sukan yang memberi fasiliti yang sangat cukup ya untuk kita melaksanakan aktiviti riadah. Maka pelajar-pelajar di pusat tamhidi menyertai sukan peringkat universiti dan juga kejohanan sukan asasi, yang mana para penonton boleh lihat di paparan adalah gambar-gambar kemenangan yang mereka raihkan ya di kejohanan sukan asasi Malaysia baru-baru. Yang seterusnya, ini adalah satu program yang julung kali diadakan, dan program ini adalah sebuah program hafazan. Nama program ini adalah Nabi Hufaz. Apa special program ini adalah kami memberi peluang, membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang telah menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Kami membuka peluang program hafazan ini kepada mereka yang telah menghafal Al-Quran mungkin 15 juzuk atau 8 juzuk. Kami juga membuka kepada kategori ketiga, kepada mereka yang tak pernah menghafal Al-Quran dan nak sertai program hafazan ya. Yang mana program ini kita buat secara sukarela daripada pelajar-pelajar yang nak menyertai tiada paksaan. Kemudian guru-guru yang mentasmik juga adalah secara sukarela ya, sukarela. Jadi hasil apa yang amat menggembirakan kami para guru, alhamdulillah ya, hasil dari program ini kami dapat menghantar pelajar-pelajar yang layak untuk menyertai majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran, pertamanya peringkat negeri 9, dan tidak dinafikan setiap kali majlis pertandingan ini diadakan, musabaqah dan juga hafazan tilawah dan hafazan diadakan, insya-Allah 3 orang, 2 orang itu memang pasti akan menang dan jadi wakil kepada negeri 9 bagi peringkat kebangsaan ya. Alhamdulillah. Dan yang terkini dalam awal bulan April kami akan menghantar 2 orang pelajar kita mewakili negeri 9 ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kemudian seterusnya aktiviti debat. Aktiviti debat ni menarik ya, kerana dia akan disertai oleh semua program daripada
daripada pusat tamhidi keempat-empat program, dan mereka akan menunjukkan bakat mereka berdebat. Mereka akan mengasah skill untuk berdebat ini di kejohanan debat Piala Chancellor. Kita ada musabaqah debat intertamhidi dan ada juga kejohanan debat terbuka undang-undang. Jadi gambaran yang dipaparkan di sini adalah yang tengah-tengah ni kejohanan debat Piala Chancellor dan yang terkini yang sebelah kanan ni yang baru sahaja diadakan pada bulan Mac 2021 iaitu musabaqah debat intertamhidi 2021. Yang seterusnya pada debat ni kita pertandingkan dalam 3 bahasa doktor dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Jadi kita nak tengok jugalah bahasa Inggeris pelajar-pelajar tamhidi syariah undang-undang ni macam mana kan. Ramai kita nak cek seorang mari kita saksikan video dari Siti Khadijah binti Azman Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Khadijah binti Azman and I am currently studying at University Sains Islam Malaysia, USIM. The term Tamhidi actually is just referring to the pre-U program we have in USIM, as other universities might call it Asasi, or we might also know Matrix. So it's just another term in USIM that is used for the pre-U programs. And I specifically am a Tamhidi Syariah dan Undang-Undang student. I study both Syariah and Civil Law. And so the reason why I chose Tamhidi or why I chose USIM in the first place, it is my very first choice and Alhamdulillah I got in, is because USIM as a whole actually focuses on 2 aspects. The academic aspect and the spiritual aspect. Now, as a Sharia student, of course, I also study Islamic subjects. But even if you wish to pursue in courses like medic or science, in USIM they also have those Islamic subjects within the syllabus. So for other Tamhidi programs like science physical or dentistry and medic, they also have Islamic subjects within the syllabus, as USIM's main focus are on 2 aspects, the academic and spiritual aspect. And so I really think that is very precious and very useful in a way, and I appreciate it a lot, since I don't have to go out of my way to look for or like take extra courses. And since I also hear like very scary stories sometimes, like people getting culture shock, and so I think that when this university focuses on the spiritual aspect as well, I think I'm not saying it's safe ground, but it is very comforting for me, since I don't like have to like search for Usra, since they already have it here. And when we talk about academics, I really like it here, since the studies are great. The syllabus is really like acceptable for us students who are just like trying to like know or start for degree subjects. And like the lectures here are really great. They're really nice, since we students who are willing to learn, they are also very much willing to teach. They are very kind, and I appreciate it so much that they take their time to teach us one by one to make sure that we understand things properly. And so I think it's a great choice, and alhamdulillah that I got in, since I think that ever since I got in, I've always met good things. There's a lot of programs catered to both academic and spiritual aspects. There's Usra, or like there's these talks around the subject of fiqh, where they explain more.
and all these programs are free. You don't have to worry. And the academic subjects, we have a mentoring program, and I am currently studying as a mentee, and alhamdulillah, it helps us bond among Tamhidi students while we engage more with the lecturers. And so for the students who have just finished SPM and wondering where to pursue their tertiary education, I just like to share that my first choice was USIM, and I have not regretted the choice ever since. Alhamdulillah, I got in since I gained a lot of experiences here, a lot of knowledge, a lot of good friends, new friends, and of course our lovely lecturers who are so kind and actually go out of their way to help us in teaching us and educating us. And so I hope to see you guys soon here in USIM. Assalamualaikum. Okey, jadi doktor, kita nampak gayanya dah sampai agak-agak ke hujung-hujung dah ni ya. Sekejap ya, masa berlalu. InsyaAllah. Okey, jadi ada benda penting yang kita nak share ya. Doktor, silakan doktor. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan barcode yang disediakan. Okey, ini adalah barcode yang disediakan untuk adik-adik boleh kemas untuk mendapatkan brosur digital di mana di sini adik dapat maklumat berkenaan program-program Tamhidi di Pusat Tamhidi lah. Okey, baik. Perlu berikan masa Jana Zaza untuk imbasnya. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Kemudian sebarang pertanyaan bolehlah terus bertanya Pusat Tamhidi di talian 06-798-7019 ataupun 7020. Okey, di situ juga disertakan email dan ada di website tamhidi.usim.edu.my. Okay, dan inilah logo website kita ya, Ustazah. Okay, tamhidi.usim.edu.my. Okay, baik. Kemudian kita teruskan pula dengan slot yang seterusnya. Ustazah, kita dengarkan atau kita lihat bersama-sama video daripada salah seorang bekas pelajar Tamhidi Syariah Undang-Undang pada sesi 2012-2013 iaitu Muhammad Nafis bin Abdul Mu'in. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nafis, merupakan alumni Tamhidi Syariah dan Undang-Undang bagi sesi 2012 dan 2013. Seterusnya saya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Bagi saya, pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia sangat kompetitif kerana bagi pengajian Syariah dan Undang-Undang, kita adalah merupakan dual degree, iaitu kita mempelajari tentang Syariah dan kita juga didedahkan dengan ilmu undang-undang sivil. Yang itu menyebabkan kita sangat diterima oleh majikan. Ini membuktikan bahawa kos pengajian di USIM bermula di Tamhidi Syariah dan Undang-Undang sangat kompetitif, relevan dan sangat diperlukan oleh industri pada masa kini. Justru itu, saya menyeru kepada anda semua daftarlah di USIM untuk menjadi orang yang lain daripada yang lain dan luar biasa. Kita telah dengar dan lihat ya video daripada alumni kita ya. Alumni kita Muhammad Nafis bin Muhammad Mu'in. Okey, alhamdulillah kita berjaya dan Antara yang sangat berjaya lah. Ya, antara yang sangat berjaya. Okey, jadi belum masuk Universiti Sains Islam Malaysia. So jadi jangan lupa untuk bersama-sama kami dan jadikan USIM iaitu Pusat Tamhidi sebagai pilihan utama ya dalam pilihan adik-adik memohon ketika membuat pilihan di UBU online ya. Okey, jadi doktor, so kita ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fil markaz at-tamhidi. Okey, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sekian.